Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita pada malam ini semata-mata kerana cintakan Al-Quran. Nama kelab pun kelab sahabat pencinta Al-Quran. Maka itulah dia apa yang tertanam dalam hati kita, iaitu cinta kita kepada Al-Quran. Jadi para hadirin dan hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pilih seseorang hamba dia. Ada sebabkan Allah Taala hadirkan kita pada malam ini. Jadi kita selalu kena bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah tahu apakah amalan baik yang kita buat yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala masih hadirkan kita dalam ilmu majlis pada malam ini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم بعد. Jadi alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita, perkongsian kita mengenai dengan tadabbur surah As-Sajdah. Iaitu kita telah sampai pada ayat keempat. Kita telah terangkan mengenai dengan Allah, iaitu Tuhan yang Maha Esa, yang hadir, yang menunjukkan diri dia dengan nama yang agung, menunjukkan dia lah Rabb yang kita sebut selama ini iaitu Allah yang menciptakan langit-langit. Telah ceritakan langit yang ada ulama kata ada 7. Dengan dalil yang menunjukkan Nabi SAW berjumpa setiap langit itu ada Nabi-Nabinya. Wal arda, dan bumi. Allah Ta'ala ciptakan bumi. Wama bainahuma, dan apa sahaja yang ada di antara langit dan bumi. Pokok, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Apa sahaja yang ada di antara langit dan bumi. Semuanya Allah Ta'ala ciptakan. Fi 6 ayyam, dalam tempoh 6 hari ataupun ulama kata 6 masa. Dan antara hikmah yang kita katakan, Allah Ta'ala beritahu angka dekat sini supaya kita dapat untuk menyusun kita punya jadual. Setiap apa yang kita rancang, kita perlu susun dan atur dengan betul supaya rancangan itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan adanya keberkatan dalam perancangan kita. Kerana yang merancang dan keberkatan itu datang dari Allah Taala, dan yang gelojoh dan huru-hara yang tidak merancang itu datangnya daripada syaitan. Summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Taala duduk di atas arasy. Kita ambil makna yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa membahaskan yang lebih. Tetapi ada ulama menceritakan bahawa sini atas bermaksud bukan Allah Taala, zat Allah Taala tu berada di atas, bahkan keagungan, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala berada di atas semua makhluk-makhluknya. Jadi inilah dia sedikit khulasah daripada pengajian kita minggu lepas. Kita sambung dengan ayat yang sama, ayat keempat, dengan terjemahan dia, malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tidak ada lakum, bagi kamu, min dunihi, daripada selain Allah Subhanahu wa taala, min waliyyin, daripada sesiapa pun penolong ataupun penolong, wala syafi', dan orang yang mampu memberi syafaat. Tidak ada selain pada Allah Subhanahu wa taala. Afala tatadhakkarun, mengapa kamu tidak mengambil pengajaran, nasihat, peringatan. Inilah ayat yang kita akan sambung pada hari ini. Jadi tuan-tuan, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dekat sini Allah Taala beritahu lagi kat kita, Allah Taala lah Tuhan. Allah Taala yang menciptakan langit dan bumi dan apa sahaja yang ada di antara kedua-duanya dalam masa 6 hari. Kemudian Allah Taala duduk di atas arasy. Kemudian apa yang Allah Taala cuba sampaikan kepada kita, malakum, tidak ada langsung selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada
min waliyin, daripada penolong, dan tidak ada orang yang boleh beri syafaat kepada kita. Biasanya menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah soal secara ingkar, iaitu soal tetapi jawapan dia Allah Ta'ala lah. Soalan yang menunjukkan untuk memberitahu, menafikan, tidak ada, menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang ada sebagai penolong dan sebagai pemberi syafaat kepada hamba-hamba dia. Dekat sini menunjukkan bahawasanya kalaulah dengan keagungan yang Allah Ta'ala ceritakan, dengan kehebatan yang Allah Ta'ala terangkan kepada hamba dia, afala tatadhakkarun, mengapa kamu ni semua tak ambil lagi peringatan, tak ambil lagi nasihat daripada apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada hamba-hamba dia. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan-puan yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah kita ditimpa dengan musibah, kita ditimpa dengan kesusahan, kita didatangkan dengan ujian yang bermacam-macam, sama ada ujian yang berat ataupun ujian yang ringan, maka siapakah tempat pertama sekali yang kita akan kembali? Itulah dia Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak ada yang mampu memberi pertolongan dan tidak ada yang mampu memberi syafaat pada kita pada hari akhirat nanti, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah lepas Allah Ta'ala ceritakan ke semua kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala beritahu lagi hamba-hamba dia, tidak ada selain daripada Allah yang boleh beri pertolongan dan boleh beri syafaat. Afala tatadhakkarun, kamu ni tak reti bahasa ke? Kalau bahasa dia macam tu lah. Adakah, mengapa kamu ni semua tak ambil peringatan, nasihat daripada apa yang telah jadi? Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan dengan ayat nombor 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beritahu lagi, dia Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir setiap perkara sekalian urusan-urusan makhluknya, minas sama'i, daripada atas langit, bermaksud daripada hujung tempat yang paling tinggi, ilal ardi, sehinggakan tempat yang paling rendah ke bumi. Summa ya'ru, Allah Ta'ala yang mentadbir semua urusan tersebut. Summa ya'ruju ilaihi, kemudian urusan tu punya laporan ataupun pengetahuan mengenai dengan semua perkara yang berlaku di atas langit dan bumi akan kembali, ya'ruju, akan kembali ilaihi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Fi yaumin, pada hari, kana miqdaruhu, yang mana kadar tempoh hari itu, alfa sanatin, 1000 tahun, daripada mimma ta'udun, daripada perhitungan kamu. Ini adalah terjemahan lah. Kalau terjemah dia secara muhawarah, yudabbirul, Allah Ta'ala yang mentadbir sekalian urusan makhluknya dari langit, iaitu tempat yang paling tinggi, sehingga ke bumi, idal ardi, tempat yang paling rendah. Kemudian diangkat kepada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Summa ya'ruju ilaihi fi yaumin, pada hari yang menurut perhitungan masa kamu adalah 1000 tahun. Kat sini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada satu pun perkara yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun tempat yang paling tinggi dekat dunia ni pun akan tidak tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pengurusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dengan tempat yang paling rendah dekat dalam dunia ni pun tidak akan terlari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya pengurusan. Yudabbirul, Allah Ta'ala yang mentadbir segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi. Sehingga kan atas sekali Sidratul Muntaha, segala malaikat yang pusing Baitul Ma'mur, yang dikatakan Kaabah pada langit untuk malaikat bertawaf, Baitul Ma'mur, semuanya dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya pentadbiran. Begitu juga sehingga kan yang paling rendah dalam bumi, bawah tanah, dalam batu, seperti mana kita dengar kisah Nabi Musa AS, ketuk batu, jumpa ulat kecil yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pun adalah dalam pentadbiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi summa ya'ruju ilaihi, kemudian urusan tersebut akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari yang mana tempohnya adalah 1000 tahun lamanya. Jadi kat sini maksudnya apa?
pada hari kiamat nanti. Di padang mahsyar, semua amalan kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat amalan walaupun amalan baik yang sedikit sebesar zarah, yarah, dia akan melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan orang yang buat amalan buruk walaupun sebesar zarah, yarah, dia akan melihatnya juga. Jadi pada hari itulah yang mana 1000 tahun Allah Ta'ala sebut dekat sini adalah mengikut perhitungan kita. Kalau kita hidup dekat dunia ni pun, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selama 60 tahun. Tetapi 5 tahun ataupun 10 tahun kita bonus. Sebab 10 tahun kita hidup dengan senang lenang, main, makan, tidur, tidak memayis, tidak akil balik, tidak ada masalah. Tetapi di akhirat nanti kadar dia, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selama 1000 tahun. Tidak ada orang yang boleh bayangkan bagaimana hidup 1000 tahun dengan semua amalan kita dihitung. Ini kita hidup 60 tahun, 50 tahun pun kita dah lupa dah apa kita buat semalam. Kita dah tak kisah dah apa yang akan jadi pada hari esok. Kan? Kita apa-apa buruk yang dah jadi sebulan lepas, bulan ni kita dah lupa dah. Apa yang jadi 2 tahun lepas, kita dah lupa dah. Tetapi tuan-tuan, puan-puan yang rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada hari itu hidup selama 1000 tahun dengan setiap amalan kita akan dihitung dan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dekat sini 1000 tahun ada sedikit penerangan yang mana dalam surah Al-Sajdah mengatakan satu hari bersamaan dengan 1000 tahun. Tetapi dalam surah Ma'arij, satu hari bersamaan dengan 50,000 tahun. Kana miqdaruhu 50,000 sanah. Dan adalah miqdarnya, tempohnya selama 50,000 tahun. Bayangkan ada yang kata 1000, ada yang kata 50,000. Allah Ta'ala duduk ayat suci Al-Quran. Jadi ulama' telah menerangkan dalam kitab Bayan Al-Quran yang mana bezanya 1000 tahun dengan 50,000 tahun adalah bergantung kepada amalan setiap orang. Kalaulah amalan satu orang tu baik, amalan yang dia lakukan di dunia, banyak amal soleh dia, banyak kebaikan yang dia buat yang di dunia ini, maka di akhirat nanti dia tidak akan rasa walaupun 1000 tahun. Dia akan rasa dengan senang, dia akan rasa seronok kerana dia tahu di manakah tempat yang dia akan pergi. Dan dia tahu berapa banyak amalan baik yang telah dibawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi untuk orang yang amalan dia buruk dia banyak, maka sebahagian orang kerana amalan buruk dia agak banyak, maka 1000 tahun. Yang orang yang amalan buruk dia terlalu banyak, dia akan rasa 50,000 tahun, bahkan dia akan rasa lebih lagi daripada itu kerana azabnya kehidupan yang ada pada masa itu. Senang kata, pada zaman sekarang pun kita boleh rasa macam tu. Contoh bila kita dalam keadaan, contoh rumah kita, kalau ada elektrik, ada aircon waktu malam kalau kita tidur, kita ada elektrik, ada aircon, kita tidur nyenyak, kita tutup mata je, tiba-tiba dah subuh. Kita tutup mata pukul 10, tahu-tahu dah azan subuh. Kerana sedap seronoknya kita rehat ketika itu. Tapi bayangkan kalau satu malam tidak ada elektrik, rumah kita ada aircon, panas, kan? Dengan bising lagi contohnya. Maka satu malam tu rasa begitu azabnya untuk tunggu sampai pagi. Itulah dia contoh yang kita boleh nampak bagaimana kehidupan di sana nanti. Bila kita hidup dengan satu kesusahan, maka kita akan rasa betapa azabnya tempoh pada hari itu. Jadi, kita teruskan dengan ayat kita yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Demikianlah ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha mengetahui ghaibi, perkara-perkara yang ghaib, wasyahadah, dan perkara-perkara yang nyata. Al-Aziz, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha perkasa. Ar-Rahim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha pengasih. Dekat sini Allah Ta'ala tutupkan rangkap ini dengan memberitahu Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui segala perkara yang ghaib. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah
Tuhan yang maha mengetahui segala perkara yang nyata. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita telah fikirkan, apa yang kita akan fikirkan, apa yang kita sedang fikirkan. Bukan itu sahaja, Allah Ta'ala tahu apa yang kita telah dengar. Allah Ta'ala tahu apa yang kita sedang dengar. Allah Ta'ala tahu juga apa yang kita akan dengar. Begitu juga dengan kata-kata saya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu apa yang telah saya katakan, apa yang saya sedang katakan, dan Allah Ta'ala tahu juga apa yang akan saya katakan. Ini semua adalah termasuk dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita kena yakin betul-betul la ilaha illallah, tidak ada Tuhan langsung selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu buat seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dalam masa yang sama saya sedang bercakap, di tempat lain pun ada orang bercakap, di negara lain pun ada orang bercakap. Masa yang sama saya sedang mendengar, tempat lain pun ada orang mendengar, di negara lain pun ada orang mendengar. Masa yang sama saya sedang berfikir, di tempat lain pun ada orang berfikir, di negara lain pun ada orang berfikir. Tidak ada satu orang pun yang mampu menanggung segala ilmu itu dalam kepala dia. Iaitulah dia, zalika alimul ghaibi wasyahadah, al-aziz yang maha perkasa, Ar-Rahim yang maha pengasih. Dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan perkasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetap adanya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah sesekali kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betapa dosanya kita, betapa lemahnya kita, betapa dhaifnya kita, betapa jahilnya kita. Sesekali jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita teruskan lagi dengan ayat kita yang nombor 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Ayat nombor 8. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Ayat nombor 9. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Okey. Ketiga-tiga ayat ini dia ada kait dia. Dia ada kait rapat dia. Sebab itulah kita perlu baca ketiga-tiga ayat itu supaya kita dapat memahami makna dia dengan lebih jelas. Jadi saya buat terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi, dialah Tuhan yang mencipta. Alladzi ahsana. Ahsana dia mencipta dengan sebaik-baiknya. Ataupun memperbaikkan, mencantikkan. Kulla syai'in, setiap perkara. Khalaqahu, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan. Dialah zat yang mencantikkan setiap perkara, kulla syai' khalaqahu, yang dia ciptanya. Wa bada'a, dan dia mulakan khalqal insan, ciptaan manusia, min tin, daripada tanah. Summa, kemudian ja'ala naslahu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan keturunan manusia itu bin sulalatin, daripada sari pati, air. Sari pati, sulalah daripada pati, mimma immahin, air yang hina. Okey, air yang hina iaitu air mani. Summa, kemudian sawahu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyempurnakan kejadiannya. Wa nafakha, dan Allah Ta'ala tiupkan fihi, di dalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, min ruhihi, daripada ruhnya. Wa ja'ala, dan Allah Ta'ala menjadikan, menciptakan lakum, bagi kamu semua, as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'idah, dan hati, iaitu akal fikiran. Qalilan ma tashkurun, tetapi sedikitnya di kalangan kamu yang bersyukur. Dekat sini adalah satu penerangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala ceritakan lagi, aku yang ciptakan. Aku yang ciptakan manusia daripada tanah. Aku yang mencantikkan setiap ciptaan aku. Kemudian aku ciptakan manusia ni daripada air mani, air yang hina, iaitu air mani. Kemudian Allah Ta'ala daripada air mani yang hina tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Ta'ala menyempurnakan. Allah Ta'ala nak tunjuk betapa mulianya manusia. Dan kemudian lepas sempurnanya manusia, Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala tiupkan dalam diri manusia itu roh. Wa ja'ala, dan Allah Ta'ala jadikan dengan roh itu
adanya pendengaran, adanya penglihatan, adanya hati iaitu akal fikiran. Qalilan ma tashkurun, sangat sedikit orang yang bersyukur. Memang hari ni kita nampak dengan semua nikmat yang ada, masih lagi ramai orang yang tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bagi penerangan, kita kongsikan sedikit penerangan mengenai dengan ayat yang ketujuh. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqa. Allah Taala mempercantikkan setiap sesuatu yang Allah Taala jadikan. Dekat sini, apakah maksud setiap sesuatu? Kulla syai', apa maksud setiap sesuatu tu Allah Taala cantikkan? Allah Taala indahkan dia, Allah Taala menyempurnakan dia. Dekat sini, sedangkan dekat dunia ni bukan manusia je ada. Ada juga jin. Sedangkan jin ada yang jahat. Ada juga binatang buruan, yang mana binatang bahaya, binatang buas pun mereka adalah binatang yang bahaya. Itu juga binatang serangga. Ada yang berbisa, seperti ular, binatang yang berbisa, kan? Jadi dekat sini apakah maksud setiap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu? Allah Taala mempercantikkan, memperelokkan. Jadi kita kena tahu bahawasanya dalam semua ciptaan Allah Taala ciptakan manusia lah ciptaan yang paling sempurna. Dan dengan binatang-binatang yang lain, dengan ciptaan-ciptaan yang lain, contoh jin, contoh binatang buas, serangga, binatang-binatang yang berbisa, semua ni di dalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ada kebaikan dia, ada keistimewaan dia yang Allah Taala ciptakan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Azizul Hakim, satu zat yang maha perkasa dan juga maha bijaksana. Jadi Allah Taala tidak akan jadikan sesuatu itu dengan sia-sia langsung. Tidak akanlah satu ciptaan Allah Taala itu sia-sia. Seperti saya kongsikan satu syair daripada bahasa Urdu, saya kongsikan kemudian saya akan terjemahkan. Nahi hai cheez nakammi koi zamane mein, koi bura nahi kudrat ki karkhana mein. Terjemahan dia, tidak ada perkara yang kurang dalam setiap zaman. Dalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada satu perkara pun yang boleh kurang dalam setiap zaman. Koi bura nahi kudrat ki karkhana mein. Tidak satu pun yang buruk dalam khazanah Zat yang Maha Kuasa. Dalam khazanah Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada satu perkara pun yang buruk. Itu kita kena ingat. Jangan rasa buat apalah adanya lalat. Buat apalah adanya gajah. Bukan boleh makan pun. Buat apalah adanya citah. Siap makan orang lagi. Makan binatang lain lagi. Jadi semua tu akan timbul dalam fikiran kita. Tetapi kita kena ingat, Allah Ta'ala itu maha bijaksana. Setiap kewujudan yang ada pada muka bumi ni semua adanya Allah Ta'ala punya kebijaksanaan, hikmah yang Allah Ta'ala letak dalam setiap sesuatu. Jadi kita teruskan, insyaAllah kita teruskan dengan ayat yang seterusnya. Ada satu benda lagi saya nak kongsi, tapi insyaAllah kita akan cuba kongsi pada masa yang lain. InsyaAllah kita teruskan dengan ayat yang nombor 8 dulu. Wa bada, maksudnya dengan ayat yang sama, yang nombor 7, tetapi sambungan ayat wa bada'a khalqal insana min tin. Kemudian Allah Ta'ala mulakan ciptaan manusia daripada tanah. Nak cerita kat sini bahawasanya walaupun Allah Ta'ala kata dekat dalam Al-Quran, Allah ciptakan daripada tanah, iaitu Nabi Adam AS. Bukan diciptakan daripada air mani, tetapi Nabi Adam AS dimulakan ciptakan daripada tanah. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan keturunan Nabi Adam AS daripada air mani. Nak beritahu walaupun manusia ini diciptakan daripada setitis air yang boleh katakan tidak mulia, air yang tidak suci, tetapi Allah Ta'ala dengan kudratnya, dengan kebijaksanaannya, dengan hikmahnya, Allah Ta'ala tetap menjadikan manusia ini satu makhluk yang paling mulia. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Taala menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik ciptaan. Walaupun kita ni asal usul daripada satu jenis air yang hina, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita dengan agama. Sebab itulah bila satu orang manusia tidak bawa agama dalam kehidupan dia, dalam kehidupan keluarga dia, dalam kehidupan keturunan dia, maka dia lebih hina daripada binatang. Tetapi satu orang manusia yang bawa agama yang sempurna dalam kehidupan dia, dia lebih mulia daripada malaikat.
Jadi insyaAllah itu sahaja ayat yang kita dapat kongsikan pada malam ini, insyaAllah, sehingga ayat yang nombor 7. Kita akan teruskan insyaAllah dengan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Cuma saya ada sedikit soalan kepada moderator. Adakah Opah ada maklumkan apa-apa pada Puan? Ya, ada. Silakan Ustaz. Okey, baik, insyaAllah. Silakan. Okey. Jadi kita ada sedikit perkongsian khas pada malam ini. Perkongsian yang sangat-sangat, bagi saya sangat-sangat menakjubkan. Kenapa sangat-sangat menakjubkan? Kerana saya minta masa kepada puan-puan dan tuan-tuan, insyaAllah kita cuba duduk sampai selesai penerangan kita pada malam ini, perkongsian kita pada malam ini, insyaAllah. Satu benda yang memang sangat hebat bagi saya untuk saya kongsikan, dan saya rasa ini adalah satu tanggungjawab untuk saya sampaikan kepada semua umat Islam, insyaAllah. Jadi satu perkara yang kita baru jumpa, dan tetapi dia punya penangan dia, hebat dia, sangat-sangat berguna untuk umat Islam pada hari ini. Kenapa? Kerana hari ini ramai orang menggunakan teknologi, ramai orang menggunakan handphone, smartphone yang ada pada zaman sekarang. Macam kita pun hari ini alhamdulillah dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tetap dapat guna smartphone kepada arah yang baik. Kita dapat guna Zoom, kita dapat guna Google Meet untuk dengar ceramah, untuk kita duduk hadir kelas-kelas tadarus, tadabbur dan sebagainya. Dan juga dengan itu kita manfaatkan lagi dengan perkara-perkara yang lain untuk mendekatkan lagi diri kita dengan Al-Quran. Jadi saya minta izin untuk kongsi sedikit Windows dekat sini ya, moderator. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi apa yang saya nak kongsikan kat sini, Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah anda bahawasanya kitab yang paling banyak dibaca dan dihafal Al-Quran, tetapi 1.5 bilion umat Islam masih tidak memahaminya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh fikirkan tentang perkara ini. 1.5 bilion lagi umat Islam tak faham Al-Quran, termasuklah kita, termasuklah saya, masih lagi belajar untuk memahami Al-Quran. Sedangkan dia adalah kitab yang paling banyak dibaca dan dihafal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu masalah yang besar yang terjadi pada umat ini sekarang. Kerana apa? Kitab ini adalah kita punya pegangan kita. Al-Quran adalah mukjizat yang Nabi SAW tinggalkan pada umat ini, yang mana ramai di kalangan kita tidak memahaminya. Jadi datangnya satu aplikasi untuk membantu umat Islam faham dengan Al-Quran. Aplikasi ini akan dikongsikan daripada kita punya kelab sahabat bercerita Al-Quran, insyaAllah nanti. Teruskan dengan penerangan, insyaAllah. Dekat sini Allah Ta'ala beritahu, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mudahkan Al-Quran untuk orang ambil peringatan. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Maka adakah sesiapa yang nak ambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Dekat sini tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana kita nak ambil peringatan daripada satu perkara yang tak faham? Kalau rumah kita terbakar, datang satu orang pure India, dia kata, rumah kamu terbakar tapi dalam bahasa India. Saya tak pandai dalam bahasa India. Dia kata, rumah kamu terbakar tapi dalam bahasa India. Macam mana kita nak tahu rumah kita terbakar, tuan-tuan? Begitu juga kalau satu orang tu datang dengan bahasa Rusia, macam mana kita nak faham dia cakap rumah kita sedang terbakar? Tak boleh nak faham perkataan dia. Begitu juga dengan Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana kita nak ambil peringatan dan pelajaran daripada Al-Quran kalaulah kita tidak memahami ayat suci Al-Quran? Sekurang-kurangnya kita kena faham secara lafzi dia, apakah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ini. Allah Ta'ala dah kata dah, Allah Ta'ala mudahkan Al-Quran untuk orang ambil peringatan. Maka kenapa tak mahu ambil peringatan lagi daripada Al-Quran? Sebab itulah kita kena belajar lagi dan lagi untuk cuba fahami setiap perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quran. Okey, ulama telah kumpulkan bahawasanya dalam Al-Quran ada 77,429 perkataan dalam Al-Quran. Daripada Al-Fatihah sampailah surah An-Nas, ada 77,429 perkataan dalam Al-Quran. Tetapi banyak perkataan yang berulang. Dalam surah Alif Lam Mim pun berapa banyak kita jumpa Rabb, berapa banyak kita jumpa Tanzil, berapa banyak kita jumpa Al-Kitab, berapa banyak kita jumpa Al-Lazi. Tetapi tuan-tuan, kalaulah kita dapat merangkum,
ketahui, kuasai 1000 perkataan, kita akan fahami 80% daripada Al-Quran. Ini kajian yang sangat mantap, sangat-sangat power. Yang mana dengan 1000 perkataan je kita kuasai, daripada 77,429, kita boleh faham 80% daripada Al-Quran. Ini satu perkara yang sangat-sangat hebat. Kan? Tak ada orang yang boleh ingat 77,429 ni sangat-sangat susah. Kan? Tetapi dengan kita mantapkan, ketahui, mahirkan 1000 perkataan daripada 77,000, kita akan faham 80% daripada Al-Quran. Kat sini saya nak semua cuba ingat sama-sama. Fi bermakna di. Allazi bermakna yang. Sama bermakna langit. Min bermakna dari. 4 perkataan je. Fi di. Allazi yang. Sama langit. Min dari. Tuan bayangkan. 4 perkataan ni sahaja diulang sebanyak 6,679 kali dalam Al-Quran. 4 perkataan saja tuan-tuan. Belum lagi perkataan-perkataan yang lain. Alhamdulillah tak datang lagi. Belum datang lagi perkataan lain. Rabb, Allah. Berapa banyak lagi perkataan-perkataan yang berulang dalam Al-Quran. Mana 6,679 ini merangkumi 9.1 daripada Al-Quran. Alhamdulillah. Ucapkan tahniah pada diri kita sendiri kerana pada malam ini kita dah belajar 4 perkataan yang mana merangkumi 9.1% daripada Al-Quran. Masya Allah, saya ucapkan. Alhamdulillah. Okey. Jadi tuan-tuan, selepas kita mula-mula sekali untuk kita belajar Al-Quran, kita akan mula belajar dengan mengenal huruf. So, kita akan belajar daripada Iqra. Tak kisahlah umur daripada kecil sehingga ke yang dah telah tua. Tetap akan belajar mengenal huruf. Dia tidak akan lompat. Kalau tidak, tak akan boleh baca Al-Quran. Mula sekali akan belajar mengenal huruf. Kemudian selepas kita dah tahu alif sampai ya, kita akan betulkan bacaan kita masuk Iqra 2, Iqra 3, betulkan sebutan, betulkan lagi tajwid, panjang pendek, mat kita, gunnah kita, tasydid kita, kita punya tanwin kita, semua kita akan betulkan. Lepas dah pandai sampai Iqra 6, dah betul makhraj, tajwid, dah betul, kita terus baca juzuk 1 sampai khatam. Lepas khatam kita tutup Al-Quran, buat pulut kuning. Terus kita dah tutup sampai kita tua, tak baca-baca dah Al-Quran. Kan? Tetapi datangnya aplikasi Tim Quran, dia adalah satu apps untuk mengajar kita macam mana kita nak mahir 1000 perkataan tadi. Supaya kita tidak jemu-jemu baca Al-Quran. Kita akan rasa feel. Kita akan rasai setiap perkataan-perkataan yang kita baca. Contoh bila kita baca As-Sajdah setiap malam, kita akan dapat baca Tanzil, Al-Kitab, La, Raib, Fi, Hudal, Lil, Muttaqin. Kita dah tahu dah setiap perkataan-perkataan tu apa maksud dia. Maka ketika itu kita akan mula seronok baca, terus baca. Maka walaupun khatam terus akan ulang balik juz 1, khatam ulang balik juz 1, khatam ulang balik juz 1, kerana kita dah seronok baca Al-Quran. Barulah akan datangnya step yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, iaitu kalau kita minat untuk belajar lebih tentang bahasa Arab, kita akan belajar tentang sharaf, terjemahan, tafsir, tadabbur dan sebagainya. Jadi, bagaimana untuk menggunakan aplikasi Tim Quran ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Kaedah mudah belajar bahasa Al-Quran adalah selama 15 minit sehari. Kalau kita ada aplikasi ni, nanti insya-Allah harap semua dapat tekan link tu dan download nanti daripada kita punya SPAQ, insya-Allah. Kita harapkan semua dapat guna 15 minit sehari. Contoh kalau kata kita free lepas Zuhur, buka sahaja 15 minit sehari. Kalau orang kata, Ustaz, saya tak pandai bahasa Arab, Ustaz, saya tak pernah dengar bahasa Arab, tak apa. Memang aplikasi ini didesain untuk orang yang tanpa asas bahasa Arab. Dia dapat juga untuk belajar bahasa Al-Quran. Dekat sini, kita tak guna yang susah. Kita tak ada kata daripada nahu dia ni, sharaf dia ni dia punya muzakkar dia, jamak dia ni, tidak. Kita memang buat sesimpel mungkin untuk semua umat Islam boleh belajar bahasa Al-Quran. Untuk belajar bahasa Arab adalah kelas yang lain. Tapi kita nak faham Al-Quran dulu. Sebab maksud kita nak faham Al-Quran bukan untuk cakap bahasa Arab. Orang belajar Arab untuk faham Al-Quran. Kita belajar Al-Quran untuk faham Al-Quran. Okey. Apa yang ada dalam apps, kelebihan dalam apps ni, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu Wa Taala, saya perlu terangkan supaya semua orang tahu apakah yang kita boleh dapat mengenai apps ni. Jadi antara yang apps ni adalah mudah belajar dalam skop kecil dan senang dikuasai. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau, jangan takut. Kerana apps ni memang sangat-sangat mudah untuk kita guna. Dia tidak bagi ayat yang panjang, dia tidak akan mula dengan perkataan yang susah.
Dia tidak akan mula dengan perkataan yang kita tak pernah sebut, kan? Tapi dia akan mudah, sangat-sangat mudah sebab kita belajar dengan skop kecil. Satu, dalam telefon. Mana-mana pun kita boleh duduk, mana-mana pun kita boleh gunakan aplikasi ni. Dan kemudian dia akan belajar dengan sikit sampai kita mahir. Kemudian kita sifat mahir menggunakan aplikasi ini kerana dia mantapkan ingatan melalui pengulangan dan latihan. Kalau kita guna apps ni nanti, tuan-tuan dan puan-puan boleh try guna nanti. Boleh mahir sebab apa? Sebab dia akan ulang lagi. Kalau kata bahasa Melayu kita, latih to be. Dia akan latih to be kita perkataan tu sampai kita betul-betul mahir. Jadi insyaAllah bila lepas satu surah ke satu surah, lepas tu ada praktis lagi, ada exam lagi dalam aplikasi, bukan exam lah, ada ujian dia supaya dia tahu kita mantap dengan pelajaran-pelajaran yang sebelum tu. Jadi kita akan jadi cepat mahir. Kemudian yang insyaAllah berkesan. Kenapa saya kata berkesan? Sebab dia fokus pada kalimah Al-Quran yang paling kerap berulang. Macam saya kata tadi, ada 1000 perkataan yang kalau kita mahir, kita boleh faham 80% daripada Al-Quran. Maka insyaAllah kalau kita gunakan sebaiknya aplikasi ini, maka dia akan berkesan pada diri kita kerana dia fokus pada kalimah Al-Quran yang paling kerap berulang. Dan yang paling bagus, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh ketahui prestasi diri kita. Hari ini kalau saya sendirilah, kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, siapa yang ingat perkataan-perkataan yang kita belajar pada minggu lepas dan surah Sajdah, maka mungkin di antara kita tidak dapat jawab. Kalau saya tanya apa maksud tanzil, apa maksud la raib, maka mungkin di antara kita ada yang lupa. Tetapi dengan aplikasi ini dia dapat tahu prestasi diri kita. Kita tahu mana perkataan yang strong. Dia tahu mana perkataan yang medium, kita dah tahu sikit-sikit, lupa sikit-sikit. Dan dia tahu mana perkataan yang kita weak. Memang betul-betul asyik lupa je. Jadi dia ada sistem dalam ni yang boleh detect diri kita, mana perkataan yang kita kuat, lemah dan sederhana. Kenapa dia boleh tahu prestasi diri kita, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah SWT? Kerana adanya teknologi AI dalam aplikasi ini. Zaman sekarang semua orang sebut AI kan, ChatGPT dan sebagainya. Jadi dalam aplikasi ini adanya teknologi AI untuk mengenal pasti kekuatan dan kemampuan setiap pengguna dia. Ini adalah satu advantage untuk umat Islam pada hari ini. Kerana aplikasi dan teknologi yang paling latest ada pada muka bumi ini dimanfaatkan untuk umat Islam faham Al-Quran. Bukan dimanfaatkan untuk buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Tetapi sangat dimanfaatkan untuk umat Islam faham Al-Quran. Maka akan lagi kuatkan keteguhan umat Islam pada hari ini insyaAllah. Jadi soalan saya terakhir adalah kenapa perlu faham bahasa Al-Quran? Kenapa perlu faham bahasa Al-Quran? Sebab ayat yang pertama yang saya kongsikan pada mula-mula tadi, Allah Ta'ala dah mudahkan Al-Quran untuk kita ambil peringatan dan nasihat. Fahal mim muddakir, maka adakah tidak ada orang yang ambil nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah kongsikan dalam Al-Quran. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya untuk kita betul-betul fahami Al-Quran, menggunakan apa cara sekalipun, tetapi dengan adanya teknologi pada zaman sekarang dan kemudahan yang ada pada zaman sekarang, maka kita manfaatkan 100%. Macam mana kita manfaatkan phone kita pada hari ini dengan duduk kelas tadabbur, dengan adanya tadarus mega dan sebagainya, adanya kelas-kelas tazkirah pagi, ada munjiat dan sebagainya pada waktu pagi, petang, lepas maghrib, isyak, semuanya. Maka kita manfaatkan juga telefon pintar kita untuk menggunakan teknologi aplikasi Al-Quran untuk kita sama-sama faham Al-Quran. Jadi insyaAllah itu sahaja perkongsian kita pada malam ini. Saya harap lepas ni tim SPQ boleh kongsikan link kepada semua kita punya peserta, kita punya yang hadir pada malam ini dan semua sahabat-sahabat kita. Harap semua dapat ambil manfaat daripada aplikasi ini insyaAllah. Saya serahkan kembali kepada moderator insyaAllah. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Bakar atas perkongsian ilmu dan dari tadabbur surah Al-Sajdah itu juga perkongsian manfaat untuk menggunakan apps ini. Dan kita tutup dulu Ustaz dengan tasbih kafarah dan soal. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullah khairan katsira, ahsanal jaza. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah saya ucapkan selamat menyambut Zulhijjah bagi yang kurban. Jagalah amalan-amalan sunat, banyakkan amalan-amalan dan jagalah pantang larang yang ada dalam tempoh Zulhijjah ini insyaAllah. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama-sama. Siapa? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Inan. Terima kasih Assalamualaikum Opa. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak.